Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Sadaqallahul azim. Sebelum kita mulakan majlis yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan sekalian umat Islam muslimin muslimat ala haziniyah wa likullin salihah bi asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bila sekali lagi kita baca Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kedua orang tua kita yang telah pun kembali ke rahmatullah, ataupun kedua orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan guru-guru yang masih kita hidup, ulama-ulama dan semua segala para syuhada, kita doakan mereka semoga Allah SWT ambil keberkatan mereka semua. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita taufik hidayah, petunjuk seperti mana mereka dapat dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan majlis yang berbarakah ini, seperti biasa kita bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada setiap minggu ini diberkati oleh Allah dan diampunkan dosa kita dan dijauhkan kita daripada kesusahan di dunia dan kesusahan akhirat, dan dijauhkan daripada segala musibah, segala penyakit-penyakit, khususnya wabak COVID-19 ini. Marilah sama-sama saya merayu kepada semua yang para hadirin hadirat yang ada di depan handphone ataupun di depan laptop. Marilah sama-sama ikut saya, sama-sama kita berzikir, sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya,
astaghfirullah minal khataya. Semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bila sama-sama kita teruskan dengan zikir kita, dengan kita bermunajat kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah, rasakan hati kita cukup dengan Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, yang bantu kita, yang mencukupi segala isi harian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukupkan segala-galanya dalam kehidupan kita, dan cukupkanlah apa yang kita perlukan untuk bekalan akhirat kita, insya-Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu la Jallallah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa rajana ya Allah, wa rajana ya وندمنا يا الله وندمنا يا الله 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 يا الله. Semua Allah, 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 ya Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semua. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berzikir kepada Allah, hati kita bertambah tenang, hati kita bertambah senang, hati kita bertambah sayu, hati kita bertambah ingat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para jemaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Singapura dan salam semua teman-teman di luar negara maupun Malaysia, di Indonesia dan semua teman-teman saya yang kenal di luar negara satu dunia. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada semua para jemaah yang melihat video ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan anda semua kesihatan, diberikan anda semua keafiatan dan diberikan anda semua kesejahteraan dan kedamaian. Bagi negeri-negeri yang di luar sana yang kalau ada kesusahan, mudah-mudahan Allah permudahkan, Allah ringankan, Allah senangkan segala urusan anda semua. Dan bagi kita yang ada di Singapura ini, alhamdulillah kita banyak-banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kali ini, pada kesempatan ini kita diberi peluang untuk duduk di dalam taman syurga ini. Masya-Allah, satu nikmat. Kita duduk dalam taman syurga dan Allah jemput kita, Allah hadirkan kita, Allah izinkan kita dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di rumah Allah dalam majlis yang penuh barakah ini. Dan mudah-mudahan sesiapa yang saja yang dapat melihat video ini, Allah SWT memberkati hidup anda dan tambahkan rezeki anda, panjangkan umur anda semua dan diberikan kesihatan dan keafiatan, dan akhir sekali dijauhkan daripada segala wabak-wabak, penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan juga kita berdoakan Allah SWT kurniakan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan bersyukur kepada Allah dan banyak-banyak bersyukur kerana diberikan kesihatan pada hari ini untuk kita sama-sama menghadiri dalam majlis taman syurga ini untuk menikmati hidangan Allah, iaitu Al-Quran, iaitu alunan bayati. Mana alunan lagu-lagu Al-Quran yang dapat menyentuh hati kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum saya huraikan ataupun sebelum saya buka tirai dalam membaca Al-Quran ini, sebelum saya membaca, sebelum saya alunkan lagu-lagu bayati, lagu-lagu Al-Quran ini, ingin saya memesan kepada diri saya dan kepada anda semua, mudah-mudahan pesanan ini membuat kita lebih yakin dan buat kita lebih khusyuk, buat kita lebih bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ingin saya berpesan, yang pertama adalah saya berada di depan anda ini bukan untuk mengajar, tapi untuk berkongsi kepada anda semua. Ilmu yang sedikit ini yang saya ada ini untuk berkongsi kepada anda, mudah-mudahan dapat manfaat. Yang kedua adalah kita diberikan dua perkara. Apa dia? Yang pertama sekali, setiap manusia ada dua perkara, yang dua perkara ini kita selalu lalai dan kita alfa, kita leka, kita sibuk dengan urusan yang lain. Yang pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah dengan waktu yang Allah berikan kepada kita, masa yang Allah berikan kepada kita. Sambungan seperti mana apa yang saya terangkan surah Wal Asr, itulah masa. Kedua adalah sihat kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini dua perkara yang setiap hari kita lalui. Setiap hari kita, kalau kita bangun tidur, kita fikir masa kita, masa aku nak masuk kerja, masa aku nak solat, masa aku nak makan, masa aku nak jumpa kawan aku, masa aku nak meeting, masa. Ni masa para jemaah dirahmati Allah. Ini yang saya nak pesan kepada diri saya juga dan juga kepada anda semua di luar sana. Hati-hatilah dan hargailah masa anda. Kedua, kita sihat. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita bangun kita sihat, apa yang pertama sekali dalam otak kita berfikir? Kalau kita sihat, kalau kita sakit tak boleh bangun,
kita pasti kita pergi doktor, kita cari ubat, kita cari huraian soft yang mana yang boleh menyelesaikan, solution yang mana boleh menyelesaikan masalah kehidupan kita. Itu lumrah manusia. Lumrah manusia, kalau kita sakit, kita cari ubat. Kalau kita sihat, apa kita buat? Ini yang satu soalan yang boleh kita fikirkan. Bila mana kita bangun pagi, kita rasa sihat walafiat, apa yang terlintas dalam otak kita nak buat? Ini yang soalan yang kita sama-sama fikirkan, dan hendaklah kita hargai dua perkara ini. Apalah gunanya Allah berikan kita masa kalau masa itu kita sia-siakan sahaja? Seperti mana dalam ulama' mengatakan, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tak gunakan masa itu dengan sebaik mungkin, waktu itu akan menebas kepada kita. Masya Allah, itu ibarat saif. Al-waktu ka saif. Maksudnya, kalau waktu itu seperti pedang, kalau kita tak gunakan dengan pedang tu dengan baik, tak gunakan dengan menggunakan dengan perkara-perkara yang baik, masa itu akan tebas kita, dan kita akan kehilangan masa yang begitu sia-sia. Dan kedua, sihat. Apabila kita diberikan kesihatan, apa yang kita lakukan? Pergerakan kita ke mana? Sihat. Apa yang Allah berikan, kita boleh bergerak, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh apa saja. Ini yang kita nak hati-hati dan kita hargai, para jemaah yang dirahmati Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan ni bukan saya nak mengajar, tapi nak mengingatkan diri saya dan juga kepada hadirin hadirat yang di luar sana. Allah akan tanya soalan ini apabila kita diberikan masa yang begitu panjang, 24 jam. Makanya kita ada masa sedikit untuk membaca Al-Quran, kita ada masa sedikit untuk nak pergi masjid, kita ada masa sedikit untuk menuntut ilmu, kuliah. Anda sekarang adalah dalam keadaan di luar sana, mungkin boleh ada masa 1 jam ataupun setengah jam untuk bersama saya, sembang bersama saya, santai bersama saya, untuk mendengar al-Quran bayati dan juga mendapat santapan-santapan rohani. Masya Allah, kedua-duanya sekali anda dapat. Begitu juga saya. Dan dalam keadaan kita hari ini, kita diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai ditimpa-timpa musibah. Dan hari ini, kalau kita tengok beberapa hari yang lepas, Masya Allah, hujan berterusan. Ini yang menandakan di kita ni dalam akhir zaman, dalam waktu yang terdekat nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah persiapan kita? Allah turunkan ini benda untuk satu pengajaran. Al-Quran ini adalah untuk kita ambil pengajaran, untuk kita kaji. Kenapa? Kitabun anzalna mubarakun. Turunnya Al-Quran adalah berkah. Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya para jemaah dirahmati Allah? Kitabun anzalna, Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Ilaika, kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita, kekasih kita Rasulullah SAW. Kitab yang banyak faedah. Mubarakun, barakah. Para jemaah dirahmati Allah SWT, kita inginkan berkah. Betul? Kalau kita tanya, kita nak pergi ziarah makam-makam seperti makam Habib Nur, makam Habib ni, Masya Allah, ini terbaik. Kita nak dapatkan barakah. Kalau kita pergi ke luar negara, kita mesti ziarah makam, kita mesti ziarah tempat-tempat. Kalau kita pergi ke Mesir, kita pergi makam Imam Syafi'i, kita pergi makam-makam. Kita nak dapat apa? Nak dapat keberkatan. Kita pergi ziarah, kita pergi majlis yang penuh barakah, Maulidur Rasul, apa saja, Masya Allah, terbaik. Terbaik sekali. Yang kita pergi ziarah, bagus. Bila kita pergi makam, kita pergi majlis-majlis Maulidur Rasul ni, turunnya para-para anbiya,
para syuhada dan sebagainya. Masya Allah, para malaikat hadir bersama-sama kita. Dan kita juga yang ada dalam majlis ini, yang melihat, yang mendengar pun dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkatan. Semua orang manusia ingin keberkatan, khususnya orang Islam. Tapi keberkatan satu yang kita terlupa. Apa dia para jemaah yang dirahmati Allah? Kita nak dapat keberkatan dalam majlis, kita dah mendapat keberkatan bila ziarah, tapi satu yang kita terlupa, satu keberkatan yang ada di dalam rumah kita. Apa dia para jemaah yang dirahmati Allah? Dalam rumah kita, keberkatan yang paling besar sekali di sisi Allah adalah Al-Quranul Karim. Itulah keberkatan. Itulah keberkatan yang paling besar. Bagaimanakah nak mendapatkan satu keluarga yang sakinah? Bagaimanakah nak mendapatkan seorang anak yang soleh? Bagaimanakah nak mendapat suami yang baik? Bagaimanakah nak mendapat isteri yang baik kalau kita tak berpegang kepada Al-Quran, tak baca Al-Quran, tak ada keberkatan dalam rumah itu para jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah kabar yang baik. Al-Quran itu adalah contoh yang terbaik, mau'izatun hasanah. Al-Quran itu adalah petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masya Allah, petunjuk dan sebagainya. Banyak kabar-kabar yang baik, kabar-kabar ancaman, kabar-kabar neraka, kabar-kabar syurga. Makanya Allah kata apa? Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru, untuk kita mengkaji, untuk kita merenungkan ayat-ayatnya, dan waliyatadzakkaru, dan ingat apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, dan khususnya bagi orang-orang yang berakal. Dan untuk orang-orang yang berakal sempurna, beringat, mengambil satu iktibar. Masya Allah. Jadi itulah Al-Quran. Mukjizat Al-Quran tu bukan sekadar baca saja para jemaah yang dirahmati Allah. Dia dapat mengubahkan, bukan Al-Quran, bukan kita mengubah itu menjadi apa? Bukan kita mengubah diri kita. Al-Quran dapat mengubahkan nasib seseorang. Al-Quran dapat memuliakan orang itu dan Al-Quran itu dapat menjadi seseorang manusia itu jadi hamba yang baik. Jadi semua orang ingin yang baik, semua orang nak jadi orang yang baik, tetapi kita terlupa keberkatan yang satu yang paling besar, yang paling terbaik adalah Al-Quranul Karim. Jadi inilah pesanan buat diri saya. Kalau sekiranya ada silap, saya mohon maaf, tapi saya yakin Al-Quran ini adalah satu kalam, satu kalam-kalam kata-kata Allah yang boleh kita ambil iktibar dan boleh kita jadikan satu contoh akhlak yang terbaik. Makanya itu dinamakan akhlakul karim. Bermakna apabila kita nak didik anak kita, ataupun kita mula daripada kecil, kita nak tanamkan hati kita suka kepada Al-Quran, tanamkan anak-anak kita suka pada Al-Quran, tanamkan ahli keluarga kita. Kenapa dalam Quran kata ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum nara, dan ahli keluarga kamu. Kalau kita tak baca Quran, kalau kita tak kaji Quran, kalau kita tak suka Quran, kalau kita tak suka duduk dalam majlis Quran, kalau kita tak suka nak belajar Al-Quran, apa akan jadi dengan keluarga-keluarga kita? Adakah mereka jadi anak-anak yang soleh, atau mereka akan jadi anak-anak yang terbiar, yang tak ada pendidikan agama? Tapi kita sibuk. Kalau kita tak rasa risau, kita tak rasa risau masyarakat Islam kita tak baca Quran, kita tak rasa risau anak-anak kita tak baca Quran, kita tak rasa risau diri kita baca Quran. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya ingatkan diri saya dan juga para hadirin hadirat,
ambillah sedikit masa satu hari itu, walaupun kita sibuk macam mana pun, kita baca satu ayat. Tak boleh baca, kita dengar Al-Quran tu sendiri dapat rasakan jiwa kita keterangan, tenang. Walaupun kita dalam kesibukan menguruskan kehidupan, menguruskan keluarga, menguruskan kerja, tapi kita ada masa untuk kita mendengar Al-Quran, walaupun sepotong ayat, para jemaah rahmati Allah SWT. Jadi saya pesan diri saya dan juga kepada anda, janganlah kita abaikan Al-Quran. Hargailah Al-Quran ini, kerana Al-Quran ini adalah alat yang paling terbaik, adalah alat pencuci hati kita, bersihkan hati kita. Jadi kita tanamkan dalam diri kita dahulu. Diri saya, yang saya nak tanamkan dalam hati, dalam diri saya ini Al-Quran, yang hari-hari kita keluar kehidupan kita, keluar untuk bertemu dengan orang. Kita keluar daripada rumah kita sebelum kita pergi kerja, kita selesaikan tanggungjawab kita, selesaikan urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya kita mendengar Al-Quran. Sekurang-kurangnya para jemaah, sekurang-kurangnya kalau tak dapat sempat nak baca Al-Quran walaupun satu ayat, kita boleh dengar sekarang alat Masya Allah canggih, handphone, laptop, iPad, Masya Allah, tip-top, alat canggih yang Allah berikan kepada kita. Apa lagi yang kita nak? Apa lagi yang kita nak pertikaikan? Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan para jemaah dirahmati Allah? Nikmat apa lagi yang kita tak bersyukur kepada Allah? Laptop ada, FB ada, macam-macam. Sekarang Instagram dan sebagainya. Kita gunakan ini untuk wadah, untuk kita nak sebarkan dakwah kita. Dan kita tanamkan tanggungjawab. Ini tanggungjawab, responsibility. Al-Quran kita boleh responsibility kepada tempat kerja kita. Kita boleh responsibility pada guru kita. Kalau kita, guru kita kasih satu barang, kalau orang yang tersayang kasih kita barang, kita jaga macam nak. Kita jaga, Masya Allah, kita jaga supaya tak hilang, jaga tak ini. Bagaimana pula dengan Allah yang berikan kita Al-Quranul Karim? Adakah kita jaga dia para jemaah dirahmati Allah? Adakah kita pelihara dia? Adakah kita sayang dia? Adakah kita jaga membacanya, ataupun kita jaga simpan dalam rumah kita, gerobok kita yang tanpa dibaca? Subhanallah, astaghfirullahalazim, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita, makanya turunnya Al-Quran itu mubarakan. Yang pertama sekali, keberkatan yang ada, yang paling terbesar sekali di rumah kita. Apabila kita tak dibaca Al-Quran di rumah, ibarat rumah itu nak runtuh. Itulah dia. Ibarat dalam hadis mengatakan, ibaratnya rumah itu runtuh. Makanya kita baca Al-Quran, kita alunkan lagu-lagu Al-Quran di rumah, buka Al-Quran di rumah, supaya anak-anak kita, supaya orang-orang di rumah sekeliling kita dengar ayat suci Al-Quran. Kerana Al-Quran itu tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita tak tenang dalam membaca Al-Quran, kalau kita tak rasa tenang dalam mendengar Al-Quran, bermakna ada sesuatu perkara, sesuatu benda yang ada dalam diri kita. Hendaklah kita cuci hati kita, hendaklah kita bersihkan hati kita, hendaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan, tunjukkan, berikan taufik hidayah kepada kita. Ini yang paling terbesar sekali yang kita minta. Ya Allah, Kau bukakanlah pintu hidayah Engkau ya Allah, untuk aku menerima segala apa isi kandungan-kandungan, dan aku tanamkan hati aku suka kepada Al-Quran. Jangan kita abaikan Al-Quran ni para jemaah dirahmati Allah. Mana apabila kita abaikan Al-Quran, apabila kita tak bertanggungjawab pada Al-Quran, Al-Quran pun tak bertanggungjawab pada kita, Allah pun tak nak bertanggungjawab pada kita. Itu
Makanya sama juga lumrah di hidup manusia. Kalau kita tak bertanggungjawab kepada anak kita, kalau kita tak bertanggungjawab kepada isteri kita, kalau kita tak bertanggungjawab kepada bos kita ataupun tempat kerja kita, apa akan jadi para jemaah dirahmati Allah? Ini fact, ini adalah realiti yang berlaku di depan kita. Kalau mereka tidak bertanggungjawab pada kerja, kalau kita seorang guru tu kasih anak murid tanggungjawab, tapi anak murid tu ambil sambil lewa, tak ada keberkatan. Ambil sambil lewa dengan apa yang guru tu sampaikan, ambil sambil lewa kepada seperti mana majikan dan juga pekerja dan juga ketua, seorang leader yang ketua dalam kumpulan ketua dalam kerja ataupun bos dan sebagainya. Kalau kita tak ambil peduli, apa akan jadi? Tentu kita akan dipecat, tentu kita akan diberi warning, tentu akan kita siap-siap kita akan keluar. Begitu juga anak-anak kita, kalau kita bertanggungjawab, kita akan dengar kata-kata kita, isteri kita dan sebagainya. Makanya kita bertanggungjawab didik anak kita, ahli keluarga kita, Al-Quranul Karim. Al-Quran lah yang dapat menyembuhkan, syifa segala penyakit. Bukan penyakit dalaman, bukan penyakit physically, tetapi penyakit dalam hati kita. Bukan sekadar itu saja, tapi boleh berubah manusia itu menjadi baik, manusia itu menjadi hamba Allah yang bersyukur, menjadi hamba Allah yang bersabar dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Sedikit sebanyak apa yang saya huraikan ini untuk memberi perangsang, untuk memberi satu semangat untuk jadi orang yang bertanggungjawab kepada Al-Quran, bertanggungjawab kepada agama kita. Kalau kita tak bertanggungjawab kepada agama Allah, siapa lagi para jemaah dirahmati Allah? Bagaimana kalau kita tak boleh bertanggungjawab kepada yang dunia yang kecil-kecil macam ini, perkara-perkara yang kecil, bagaimana kita nak bertanggungjawab kepada perkara yang besar, iaitu Allah SWT, Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, Al-Quran yang Allah turunkan kita free of charge, tanpa ada bayaran. Inilah kita hargai dan kita jaga baik-baik para jemaah yang dirahmati Allah. Bagi siapa yang belum boleh baca, belajarlah. Allah tak akan hukum, Allah tak akan kasih turunkan apa saja musibah dan sebagainya, kerana Allah itu sayang kita. Allah tak kasih kita azab ataupun apa. Sekiranya kalau kita ada niat nak belajar Al-Quran, ada niat nak suka Al-Quran, pasti Allah akan suka kita, pasti Allah akan tolong kita. Itulah janji Allah dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan sambung minggu hadapan, dan seterusnya saya akan membaca ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ini dapat menyentuh jiwa kita, dapat mencuci hati kita, dapat membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tak baik dalam diri kita, sifat-sifat yang buruk dalam diri kita, dan kita tinggalkan ini sifat-sifat dan tanamkan sifat-sifat murni, dan tanamkan sifat-sifat mahmudah, dan kita tinggalkan sifat mazmumah. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita buka surah Al-Quran, ayat suci Al-Quran daripada surah Qasas. Dengar baik-baik lagu dia, dengar baik-baik iramah dia. Mudah-mudahan dengan iramah ini dapat menyentuh hati kita, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dah bersedia? Harap semua dapat buka Al-Quran dan sama-sama ikuti saya. Saya baca dahulu dan anda ikut, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita baca taranum Al-Quran ni, jangan tergupuh kapah, jangan laju-laju, jangan nak cepat. Jangan, inilah salah satunya tanda
kita nak membaca Al-Quran ini tanda kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita nak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tu kita baca dengan penuh khusyuk, dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa insaf. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Al-Quran ini nak bersihkan hati kita, nak jadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita baca pelan-pelan, jangan kita gupa-gapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas paling panjang. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. Dengar baik-baik, mana lingguk dia, mana turun bawah dia, mana naik dia. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يحذرون. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini lagu bukan rasanya tak semua orang yang boleh bawa. Jangan fikir macam itu, kerana suara yang Allah berikan kepada kita semua sama, cuma alunan dia. Kalau anda dapat lagu dia, rangka dia, alhamdulillah. Makan masa para jemaah dirahmati Allah. Nak belajar taranum Al-Quran ni, dia perlu ada dedication, perlu ada semangat, perlu ada passion, perlu ada macam-macam interest. Jadi ini semua nak tanamkan, perlu ada amal soleh. Makanya kita baca Al-Quran dengan lagu ni dengan perlahan-perlahan, dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita baca Al-Quran dengan penuh syahdu, dengan penuh rasa keinsafan dan sebagainya. Makanya bacaan dia pun dengan pelan-pelan, lagu irama-irama dia. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Jangan kita rasa, alamak ustaz tak boleh bawa, ustaz susah ni, macam mana nak bawa ni, ustaz boleh bawa, saya tak boleh bawa, saya tak ada suara. Ni semua bukan satu alasan. Suara, lagu tu semua anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhtiar, kita usaha. Ayat seterusnya,
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. Sekali lagi saya ulang. Tarik nafas panjang-panjang. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. Saya ulang lagi sekali daripada mula. Dengar baik-baik. Kita dengar mana lingkuk dia, mana naik tinggi dia, mana rendah dia dan sebagainya. Apa yang kita dengar ni supaya dapat menyentuh jiwa kita, khusyuk kepada Allah SWT, rasa dekat kepada Allah, rasa kita ni tengah berbual, berhubung dengan Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Tarik nafas, panjang, simpan. Jangan tarik nafas, buang. Tarik nafas. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. 1, 2, 3. Rengkap kedua. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. 1, 2, 3. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. 1, 2, 3. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كانوا يحذرون. 1, 2, 3. Seterusnya. Wa auhayna ni dah naik sikit. Dah masuk Bayati Suri, lepas tu dah masuk Bayati Husaini, lepas tu Bayati Jawab, Bayati Jawabul Jawab dan Jawabul Jawabul Jawab. Okey.
So kita dah ada bayati, bayati nawa, bayati qarar. Pertama sekali bayati qarar, bawah. Qarar, nawa, suri, husaini. Jawab, jawab. Sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 7 lagu, 7 tingkatan. Ada 7 lagu. Dalam satu lagu ada 7 tingkatan. Masya Allah. Inilah keindahannya, keseniannya lagu Taranum Al-Quran ini. Dan lagu Al-Quran, lagu Taranum Al-Quran ini kita bawa daripada hati kita, kalau boleh. Jadi kalau permulaan, memanglah kita nak capai, nak dengar lagu ni, Ustaz susah lah Ustaz. Jangan cakap susah, think positif. Jangan cakap susah, InsyaAllah kita boleh buat. InsyaAllah. Saya pun permulaan cakap itu juga. Jadi saya pun permulaan belajar rasa susah dan sebagainya. InsyaAllah. Mudah-mudahan anda semua di luar sana ada itu cita-cita dan ada itu passion, kesabaran. Jangan putus asa belajar Al-Quran ini. Sekali lagi saya ulang yang nombor 3 dan 4 dan 5. Wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Seterusnya ayat yang baru. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian daripada diri saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Yang beritu dan daripada Allah, yang beritu sebahagian daripada kekurangan diri saya. Dan selamat berlatih semua. Dan salam semua sekali lagi kepada semua orang yang Singapura yang melihat video ini dan juga di luar negara. Mudah-mudahan mendapat manfaatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bertemu lagi di minggu hadapan, waktu yang sama, hari yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita? Satu